yang saya akan upload di YouTube. Saya belum upload lagi ya, pasal lampau besar dia punya size. So bagi saya masa untuk download, saya kena download baru upload di YouTube. So nanti saya akan bagi tahu anulah. Hopefully besok saya free di rumah. Saya just cuci kain saja besok. Okay, so hopefully after saya cuci kain apa semua tu buat kerja rumah sedikit, barulah saya akan download, saya akan upload dalam YouTube channel saya lah. Jadi saya akan bagi start daripada kelas kita introduction sampailah topik pada hari ini ya. Okay, so jangan risau, siapa yang terlepas kelas tu kamu boleh cek saya nanti video tu lah. Okay, right. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan masuk kepada topik kedua terakhir dalam subjek kita ni, iaitu subjek topik berkaitan dengan virtue ethics. Okay, virtue ethics ni penting juga nih. Kamu kena tahu juga apa yang dikatakan sebagai virtue. Apa maksud virtue? Virtue itu maksudnya adalah nilai-nilai murni. Benda-benda baik yang perlu ada dalam diri kamu lah sebagai seorang manusia. Kamu kena tahu lah pasal nilai murni yang kamu belajar di sekolah menengah dalam pendidikan moral tu. Dia just beritahu yang baik hati ini ada beberapa puluh jenis apa semua tu, tapi tidak diterangkan siapa orang pertama yang bercakap ataupun menjelaskan bahawa setiap manusia itu perlu mempunyai nilai-nilai murni. So itu yang kita akan tengok nanti, sejarah nilai-nilai murni ni ya. Siapa yang start perkara berkaitan dengan virtue ethics ni ataupun virtue lah, nilai-nilai murni ya. Okay. Right, sudah boleh nampak yang PowerPoint tu tanpa buang masa lagi. Jangan terus direct. Sudah ya, yang baru masuk. Saya buka file dulu. Virtue ethics. Okay, actually ada dua bahagian topik ni, virtue ethics dan juga natural law theory. Tapi mungkin saya akan banyak cakap pasal virtue ethics lah. Sekejap lagi baru masuk, baru Syafiqah. Okay. Ada dua benda sebenarnya, virtue ethics dan juga natural law theory. Tapi mungkin yang natural law theory ini saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar. Jadi saya akan cerita sedikit saja lah. Yang paling penting pada hari ini adalah kamu fokus virtue ethics ya. Okay, virtue ni, nilai-nilai murni ni, siapa yang cipta semua itulah. Bagaimana ia bermula. Okay. Right. Hasil pembelajaran untuk topik virtue ethics ni, apa yang kamu akan belajar ataupun benda-benda penting yang kamu kena tahu dalam topik ni ialah kamu belajar values of virtue, nilai-nilai murni, dan juga natural law theory in ethics. Natural law theory ni apa? Nanti saya akan jelaskan sedikit lah apa yang dikatakan sebagai natural law theory ni. Okay, so what is the meaning of virtue? Apa yang dikatakan sebagai virtue ni ataupun dalam bahasa Melayu dia nilai-nilai murni. Ini disebut baliklah definisi dia tu. A virtue is a good habit. Maksud virtue ni adalah good habit ataupun kelakuan yang baik. Okay? And setiap benda yang kita belajar tu ataupun bagaimana caranya untuk kita berkelakuan, nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri kita tu perlu diterapkan ataupun dimasukkan dalam kita punya kelakuan sebagai seorang manusia lah. Okay, sebagai contoh, example the golden rule. Okay, golden rule ni adalah salah satu nilai-nilai murni lah. Apa yang dikatakan sebagai golden rule, saya harap kamu masih tidak lupa. Okay, kamu masih ingat golden rule ni apa? Golden rule ni adalah salah satu peraturan ataupun panduan bagaimana caranya kita melayan orang lain. Okay, so saya harap kamu tidak lupa lah golden rule tu. Treat others as you want to be treated. Layan orang lain seperti mana kamu mau dilayan. So itu adalah definisi golden rule lah. And a good person is a person of excellent character traits, a person of virtue. Orang yang baik ni, manusia yang baik ni, manusia yang punya nilai-nilai murni ni, secara otomatiknya akan menjadi seseorang yang berkelakuan sempurna ataupun mempunyai karakter yang baik dan juga disebut sebagai manusia yang mempunyai nilai-nilai murni. So, ini adalah maksud virtue ethics. Dan kenapa virtue itu penting? Kita sebagai seorang manusia ni kena tahu apa nilai-nilai murni yang ada. Okay? Right. Sekarang ni kita masuk kepada bahagian yang penting dalam topik virtue ethics. Kita akan tengok sejarah ataupun siapa yang mencipta nilai-nilai murni ni
yang mengatakan bahawa setiap manusia ni sebagai seorang manusia, dia kena belajar, dia kena tahu apa yang dikatakan sebagai virtue ataupun nilai murni. Okay, so kita kena kembali ke zaman dulu, okay, zaman sebelum wujudnya agama apa semua tu, kita kena merujuk pada filosofer zaman batu ataupun orang yang bijak pandai yang hidup pada zaman dulu, okay, lama sudah. Okay, kita kena refer kepada Socrates. Okay. Siapa ni Socrates? Socrates ni adalah salah seorang filosofer awal yang wujud di tamadun Greece. Tamadun Greek ni tamadun barat, Greece, negara di Eropah. So, tamadun Greek ni pernah dianggap sebagai salah satu tamadun yang paling maju dulu, okay, zaman dulu lah, sebelum kejatuhan dia. Kenapa dianggap sebagai tamadun yang paling maju? Pasal negara Greece ni sebelum wujudnya agama, sebelum wujudnya negara-negara yang ada sekarang di seluruh dunia ni, sebelum wujudnya tamadun China ni, okay, tamadun Greek adalah tamadun yang paling awal lah. Okay, disebut sebagai antara tamadun yang paling awal dan tamadun yang moden. Okay, di mana di tamadun Greece ni bermulanya sekolah kena buka, wujudnya manusia-manusia yang bijak pandai, wujudnya sistem politik, bagaimana manusia pada zaman tu hidup dalam keadaan aman damai disebabkan oleh keadaan negara Greece itu sendirilah yang menghasilkan banyak pemikir-pemikir yang hebat dari dulu sampai sekarang, dan salah satu dia adalah Socrates. Okay? Antara 3 orang nama-nama besar dalam tamadun Greek ni, golongan yang bijak pandai ataupun filosofer ni, ada 3 orang nama-nama besar tu. 3 orang tu ialah Socrates, Plato dan juga Aristotle. Okay? So 3 nama ni memang nama-nama besar lah yang wajib kamu tahu sebagai seorang manusia yang wujud di muka bumi ni. Jadi Socrates ni adalah yang paling awal dan dia merupakan guru kepada Plato. Okay? Plato pula adalah guru kepada Aristotle. Dan Aristotle pula adalah guru kepada Alexander the Great. Alexander the Great tu salah seorang pemimpin dunia yang salah seorang pemimpin yang berjaya memerintah separuh daripada dunia zaman dulu lah. Separuh dunia ni dia pegang Alexander the Great. Dia salah seorang pemimpin, salah seorang raja zaman dulu lah. Dia pun berguru dengan Aristotle lah. Okay, so itulah orang cakap. Setiap guru yang hebat akan menghasilkan anak murid yang hebat juga. Okay. Alright, jadi Socrates ni adalah manusia pertama yang yang menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan virtue ni. So apa yang disebut oleh Socrates yang kenapa manusia ni perlu mempunyai nilai-nilai murni, ini adalah jawapan dia yang pertama. Okay. Tapi sebelum tu Socrates ni, ini dia punya biografi ya. Dia wujud pada zaman 470 before Christ, sebelum wujudnya agama Kristian lagi, okay, antara agama yang paling awal sebelum wujudnya agama-agama lain tu. Socrates sudah wujud lah. Dan dia selalu bertanya kepada manusia-manusia yang hidup di zaman dia tu, okay, zaman tamadun Greece. Tamadun Greece ni dia bukan terus jadi moden apa semua tu, tidak. Dia bermula, dia macam tamadun-tamadun lain juga, macam masyarakat Arab juga, masyarakat jahiliyah. Okay, kena panggil sebagai jahiliyah, di mana zaman tu tidak ada agama dan tidak ada peraturan undang-undang, manusia hidup dalam peperangan. Okay. Jadi si Socrates ni wujud dalam tamadun Greek yang semakin berkembang tu dimulai oleh kewujudan si Socrates ni lah. Dan dia bertanya soalan kepada orang-orang di zaman dia tu, apa yang dikatakan sebagai nilai murni dan apa yang dikatakan sebagai keadilan. Okay. Dan Socrates juga adalah manusia pertama yang mengajar manusia perkara-perkara berkaitan dengan reason ataupun sebab. Ini kita boleh orang bilang pemahaman kita berkaitan dengan reason ni. Contohlah, sekiranya kamu mau ingin mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu ataupun kamu mau menuntut ilmu, kamu kena menggunakan kamu punya reason. Okay? Kamu punya reason. Apa maksud reason ni? Kamu kena berfikir, okay? Berfikir dengan menggunakan otak kamu sendiri, bagaimana sesuatu perkara itu terjadi. Sebagai contoh, hujan. Kenapa hujan? Adakah ada air pipe dari atas? Ataupun ada manusia gergasi di atas yang menuangkan air dari atas awan itu sampai ke bawah, okay? Sampai membasahi bumi. Contoh dari itulah, kamu bertanya soalan dan kamu berfikir mengapa sesuatu benda itu terjadi. So, Socrates adalah di antara manusia yang paling awal mengajar manusia menggunakan otak dia lah. Okay, reasoning, fikiran, logik, akal. Itu dia punya maksud lah, reason. Okay. And Socrates ni, hidup dia bukan orang bilang sebagai seorang bijak pandai ni pada zaman dia. Orang yang bijak pandai pada zaman dia tidak dihargai ya. Tidak dihargai dan masyarakat masa tu ataupun pemimpin masa tu, orang paling tidak suka lah dengan orang bijak pandai.
Kenapa? Pasal orang bijak pandai ini mengajak manusia untuk berfikir. Okay? Dan pemerintah tamadun Greek masa itu, dia paling benci, pemerintah ini paling benci dengan Socrates ni. Pasal apa? Pasal pemikiran Socrates ni hebat dan dia mampu menarik orang-orang muda untuk mendengar dia punya ceramah tu. Okay, dia punya ceramah dan dia mengajar manusia lah. Kira macam dia lagi popular daripada pemerintah Greece masa itu. Okay? Dan disebabkan oleh pengaruh Socrates tu makin lama makin kuat, pasal dia mengajar manusia untuk berfikir, dia telah ditangkap oleh pemerintah Greece masa itu dan dijatuhkan hukuman mati kerana disebabkan oleh pemikiran dia itu telah mempengaruhi orang-orang muda di zaman Greek tu. Okay? Jadi itu sebab dia kenapa kebanyakan orang target orang-orang muda ni. Orang politik pun target orang muda bukan pasal apa, pasal senang mau kena pengaruh. Okay? Jadi Socrates ni adalah manusia pertama yang berjaya mempengaruhi orang untuk berfikir dan menyebabkan pemerintah Greece zaman itu tidak suka dengan Socrates ni pasal idea Socrates ni gila-gila mencabar pemerintah masa itu. Dia menjadikan manusia-manusia yang macam kambing tu, yang dapat berfikir tu, apa pemerintah orang suruh buat, orang rakyat biasa buat, tapi Socrates datang, dia mengajar orang-orang biasa ni, yang rakyat biasa ni untuk berfikir. Sama ada tindakan yang dibuat oleh pemerintah tu betul ataupun tidak, undang-undang yang dibuat tu betul ataupun tidak. Dia mengajar manusia menjadi pandai. Okay? So itu sebab dia kenapa kebanyakan kerajaan di dunia ni, orang lagi suka rakyat orang tu main TikTok, okay, malas membaca apa semua tu supaya tidak wujud orang-orang yang pandai berfikir di luar kotak. Pasal makin banyak orang pandai, makin susah kamu kawal negara. Pasal rakyat makin pandai kan, makin pandai berfikir, so kerajaan susah mau manipulate kan. Itu sebab dia kerajaan lagi suka kalau rakyat biasa nih dan juga orang-orang muda macam kamu nih terpengaruh dengan hiburan. Okay, suka tengok Korea, lepas tu suka main TikTok, itu yang orang suka tuh. Kurang membaca, itu yang any government suka. Orang lagi suka rakyat orang nih tidak begitu bijak. Oke, kenapa? Pasal orang yang bijak nih dia pandai berfikir and dia boleh melawan lah. Oke, so itu sebab dia pemerintah tidak mau orang yang bijak pandai dalam negara tu. Kalau boleh kerajaan-kerajaan di dunia ni. Okay, orang sangat takut dengan orang-orang yang bijak pandai. Okay. And Socrates juga telah mengajar manusia untuk mencari nilai-nilai murni itu dan juga mencari ilmu ataupun kepandaian. Wisdom ni maksudnya adalah ilmu ataupun kepandaian lah. Lebih daripada kepentingan diri mereka sendiri. Tidak hebat juga lah Socratesnya. Dia mengajar manusia bukan setakat menjadi pandai, mencari ilmu apa semua itu, but at the same time, dia juga mengajar manusia untuk berkelakuan baik ataupun mempunyai nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik lah. Okay, so kalau dah keluar soalan nanti, tanya dari mana wujudnya nilai-nilai murni ini, virtue ethics ni, dia bermula daripada tamadun Greek dan orang pertama yang berkata ataupun bercakap perkara-perkara berkaitan dengan nilai murni ini adalah manusia bernama Socrates. Okay? Salah seorang manusia yang bijak pandai wujud pada zaman Greek suatu ketika dulu. Guru kepada Plato. Okay? So, kalau tidak ada Socrates, tidak adalah pendidikan moral. Okay. Alright. Seterusnya, idea Socrates berkaitan dengan nilai-nilai murni ini disambung oleh Plato. Socrates ini dia just cakap yang nilai murni ini manusia perlu menjadi baik. Tapi dia tidak sebut apa contoh-contoh nilai-nilai yang baik tu, yang perlu ada dalam diri manusia. Dia disambung oleh anak murid dia, iaitu Plato. So, Plato ni pun tidak hebat juga. Plato adalah manusia pertama yang mencipta sekolah. Dia manusia pertama yang menubuhkan sekolah, mencipta sekolah untuk masyarakat yang itu belajar menimba ilmu. Tanpa Plato tidak adalah sekolah rendah, sekolah menengah, SMP, tambunan apa semua tu kan. Tidak adalah wujud sekolah itu tanpa ada Plato. Plato adalah manusia pertama yang mencipta sekolah. Okay? So ingat tu Plato. So, ini sebenarnya watak-watak penting ni. Ini yang perlu kamu tahu. Okay, apa yang dikatakan oleh Plato berkaitan dengan nilai murni ini? Dia cuba memperbaiki apa yang dikatakan oleh guru dia Socrates tu. Socrates dia cakap manusia perlu hidup dengan mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka. Tapi dia tidak bagi tahu apa contoh-contoh nilai murni tu. Jadi, apa yang dijelaskan oleh si Plato berkaitan dengan nilai-nilai murni ni. Tapi sebelum tu, ada beberapa idea Plato. Ada beberapa idea Plato berkaitan dengan manusia. Okay. Ini kamu tengok betul-betul lah apa yang dikatakan oleh Plato ni. Kira macam kenapa dia dianggap sebagai salah seorang manusia yang hebat.
walaupun dia sudah mati beribu-ribu tahun, beribu-ribu tahun, bukan ratus-ratus tahun lagi, beribu-ribu tahun, tapi idea dia itu masih digunakan pakai sampai sekarang. Jadi ini cerita Plato berkaitan, idea Plato berkaitan dengan manusia. Dia bilang manusia ni, in Plato's philosophy, human has two parts. Manusia mempunyai dua bahagian, iaitu lower body must depend on the higher soul. Dia bilang Plato ni, manusia ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian luaran ataupun bahagian dalaman. Luaran ni kita punya fizikal lah. Lepas tu yang dalaman ni pula adalah kita punya roh ataupun kita punya mental. So apa yang dikatakan oleh Plato beribu-ribu tahun dulu masih dianggap sebagai satu benda yang logik. Satu benda yang logik dan masih diterima oleh semua orang lah. Betul lah, manusia ni ada dua bahagian, iaitu fizikal dan juga mental. Fizikal ni di luar kita punya anggota badan, dan yang mengawal pergerakan anggota badan ni apa? Apa yang mengawal kita punya pergerakan semua tu? Siapa tahu? Bagian di mana? Sebagai seorang manusia bukan alien, nggak mau kena tahu apa organ dalaman manusia yang mengawal gerakan? Otak. Okay. CPT jawab otak kan? Ya betul. Segala pergerakan kita ni, pemikiran kita, pergerakan anggota badan ni, ia dikawal oleh satu bahagian dalam diri manusia ni, bahagian dalaman manusia ni. Zaman Plato disebut sebagai roh lah, tapi kalau zaman kita disebut sebagai otak. Otak yang berada di dalam tubuh manusia. Fizikal luaran, mental dalaman. Dan fizikal ni bergantung kepada dalaman. Betul lah. Our body is depend on our soul. Kalau tidak ada luaran, tidak ada otak kita yang dalam bagian dalaman tu, macam mana kita boleh bergerak, berfikir semua tu? So, idea Plato ni sangat-sangat menarik dan orang terkejut nampak yang sebenarnya idea Plato ni yang pasal manusia ni sudah lama wujud dan ia wujud pada zaman dulu lagi. Beribu-ribu tahun dulu. Kemudian Plato pula sambung, dia cakap bagian dalaman kita ni pula, kita punya mental ni pula terbahagi kepada 3. Ini kamu sudah nampak tadi kan, so the soul needs to control the body. Dia bilang, betul lah, kita punya dalaman ni yang mengawal kita punya luaran, dan secara logiknya memang betul lah anggota dalaman kita itu otak yang mengawal pergerakan luar kita. Lepas tu dia cakap yang kita punya minda ni ataupun kita punya dalaman ni, now the soul itself has 3 parts. Ada 3 bahagian lagi dia bilang. The highest part is thought, reason. Kita punya pemikiran dia bilang yang paling tinggi. 3 bahagian lagi. Dia jelaskan bahawa kita punya mental ni ada 3 bahagian lagi. Kita punya dalaman, kita punya anggota bukan kita punya anggota badan, kita punya dalaman ni, manusia punya dalaman ni ada 3 bahagian lagi. Yang pertama sekali dia bilang yang paling tinggi adalah reason. Kita punya otak, kita punya pemikiran. Yang paling rendah adalah appetites ataupun nafsu. Kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dia bilang. Lepas tu yang tengah-tengah adalah kita punya perasaan. So 3 benda yang disebut ni memang ada dalam setiap diri manusia. Siapa yang tidak ada 3 benda ni memang something wrong lah. Kamu bukan manusia, kamu mungkin adalah alien yang datang daripada planet Marik ataupun planet Zargus lah. Jadi apa yang dikatakan oleh si Plato ni, dia cakap the middle spirited part is emotions. Kita punya emotion ni di bagian yang tengah-tengah, perasaan kita, which should help reason to control appetites. Dia bilang bagian yang tertinggi itu kita punya pemikiran lah yang membantu kita untuk mengawal benda yang paling bawah, bagian yang paling bawah dalam diri kita ni, iaitu nafsu. Dia bilang betul lah, reason is the one that control our appetites. Kan kita banyak keinginan, kalau kita just mengikut nafsu habis kita. Contoh dia macam kamu lah yang ada kelas nanti, kalau kamu sudah balik di college nanti di Center Point, kamu akan nampak benda yang menimbulkan keinginan kamu. Sebagai contoh, kamu akan nampak yoyo, kamu akan nampak KFC, kamu akan nampak McD, dan kamu akan nampak macam-macam benda lagi yang boleh menarik nafsu kamu tu. In terms of makanan lah. Jadi kalau kamu jenis yang just mengikut nafsu saja, nampak yoyo beli, lepas tu nampak KFC beli, sudah hantam KFC, hantam lagi McD. Bayangkan kesan dia terhadap diri kamu. Bukan setakat diri kamu akan berkembang, bukan setakat diri kamu akan berkembang, tapi at the same time kamu telah membazirkan duit yang banyak. Kamu telah menyebabkan kehilangan duit yang banyak. Sebenarnya kamu boleh berjimat kalau kamu pandai mengawal nafsu kamu. So cara dia ialah kamu kena pastikan yang nafsu kamu itu dikawal oleh bagian yang tertinggi, iaitu pemikiran kamu ataupun kamu punya reason lah.
before you do something, make sure that you think. Sebelum kamu buat sesuatu tu, pastikan kamu berfikir dulu sebelum kamu bertindak. Jangan just orang bilang ikut nafsu sajalah. Okay? Alright, ada lagi baru masuk. Boleh paham kelas? Saya harap tidak terlalu laju ah. Boleh paham kelas? Setakat nih. Kenapa? Kalau cerita pasal Plato, Socrates dengan Aristotle ni adalah benda yang menarik ya. Pasal apa yang diorang cerita tu adalah benda yang betul-betul. Okay, bukan setakat just main-main saja. Okay, Jalma bilang boleh, okay, faham sir. Okay. Thank you, Gabriel, boleh faham. Okay. Faham sir. Zizi, Iti, pesan buruk kepada dompet bilang saja. Ya, betul. Okay, alright, very good. Maksudnya kamu boleh tahanlah dengan saya punya kelajuannya. Ni, sorry ya, ni baru gear 4 nih. Sebelum lagi masuk gear 6 ataupun gear 7. Baru kamu tahu kelajuannya sebenar. Oke. Right. Oke, boleh saya bilang Bradley ya. Oke. Right. Jadi ini cerita pasal Plato lah. Dia cerita pasal manusia ya. So memang apa yang diceritakan memang betul lah. Memang betul. Beribu-ribu tahun idea ini sampai sekarang masih digunakan. Memang betul. Oke, kita teruskan. So, ini adalah satu benda yang penting juga. Plato telah membahagikan nilai-nilai murni itu kepada 4. Okay? Socrates yang memulakan, mula bercakap perkara berkaitan dengan nilai murni. Tapi Plato kasih cantik lagi dia dengan memberikan jenis-jenis ataupun contoh-contoh nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri kita. Okay? Jadi, mengikut Plato, dia cakap ada 4 nilai murni ini. Pada peringkat awal lah. Awal-awal sekali. Yang pertama sekali adalah wisdom. Okay, apa maksud wisdom? Wisdom is excellence in thinking. Kamu mestilah mempunyai ilmu dan kamu mestilah menggunakan kamu punya pemikiran yang sempurna yang Tuhan bagi itu. Okay, so itu adalah pertama. Wisdom, kepandaian ataupun ilmu. Itu adalah nilai murni yang pertama. Lepas itu yang kedua, self-control. Temperance. Okay, kamu dapat kontrol perasaan marah kamu dan juga kamu dapat kontrol kamu punya keinginan. Okay, rational control of our appetites. So, nilai murni yang kedua yang perlu ada dalam diri manusia ialah manusia itu, seseorang itu mampu mengawal diri dia in terms of dari aspek marah, okay, emosi dia, dan juga daripada daripada aspek nafsu. So, itu adalah nilai murni yang kedua, self-control. Lepas itu yang ketiga ialah courage, keberanian. Kamu mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu dan kamu mengatasi ketakutan. Ketakutan adalah benda yang negatif. So, ini adalah nilai murni yang ketiga yang dikatakan oleh Plato. Lepas itu yang keempat, yang last sekali adalah justice ataupun keadilan. Kamu kena sentiasa bersikap adil kepada semua orang. Okay, so itu adalah 4 nilai murni awal wujud, yang wujud paling awal sekali, bukan yang kamu tengok di pendidikan moral tu, ada sampai 50 jenis baik hati lah apa semua tu. Tapi ini adalah 4 nilai murni yang awal yang perlu ada dalam diri manusia yang dikatakan oleh Plato lah. Okay. Memang betul lah 4 ni. Kena ada, kamu kena pandai, kamu kena mempunyai ilmu, kamu kena pandai mengawal perasaan marah dan juga nafsu kamu. Kamu mempunyai keberanian untuk mengatasi perasaan takut kamu. Pasal perasaan takut inilah yang membantutkan kamu ataupun yang menghalang kamu untuk terus maju ke depan, untuk terus berjaya. Okay. Sebagai contoh dia macam sekarang lah. Macam sekarang ni ramai yang takut dengan bahasa English kan. Jadi banyaklah yang tidak dapat memenuhi impian dorang disebabkan dorang takut bahasa English tu saja. Okay. Contoh dia begitulah. So kamu kena mengaplikasikan ataupun kamu kena ada sifat keberanian dalam diri kamu seperti yang dijelaskan oleh Plato. Okay. So ada 4 lah nilai murni. So ingat nanti kalau ada adik kamu yang belajar pendidikan moral, kamu beritahu lah yang nilai murni ni dia bukan setakat baik hati sejak apa semua tu, tapi mengikut Plato. Action lah sikit. Mengikut Plato, siapa Plato tu kamu perlu tahu saya lah, yang Plato tu adalah pemikir yang hebat zaman dulu. Dia adalah orang pertama yang membahagikan ataupun yang bercerita mengenai jenis-jenis nilai murni ni. Kemudian kamu bagilah yang 4 paling awal. Okay, ini adalah 4 nilai murni yang paling awal. The 4 earliest virtues. Okay, virtue lah. Okay. Lepas tu, nilai murni ni, virtue ni, ia telah ditambah baik lagi oleh seorang agamawan yang bernama Saint Augustine. Okay, so Saint Augustine adalah salah satu Catholic priest lah.
salah seorang Catholic priest, dia juga memberikan idea dia berkaitan dengan nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang manusia. Okay? Jadi apa yang dikatakan oleh Saint Augustine berkaitan dengan nilai murni? Dia ada perbezaan ke tidak? Tapi sebelum itu ini dia punya latar belakang Saint Augustine. Saint Augustine ini telah mengkristiankan idea Plato berkaitan dengan nilai murni. Nilai murni Plato itu ada 4 kan? Tadi yang kamu nampak tadi sudah beritahu tadi, dan Saint Augustine ini dia lebih melihat yang nilai murni ini sebenarnya adalah perjalanan kamu untuk mendekatkan diri kamu kepada Tuhan daulah. Yaitu kita punya matlamat kebaikan ataupun benda yang paling baiklah adalah benda yang paling baik adalah kita punya perjalanan ataupun kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah ultimate good, dia bilang. Benda yang kita ingin capai dalam diri manusia. Untuk menjadi seorang yang baik, kamu kena dekat dengan Tuhan ataupun menuju ke arah Tuhan. Okay? Kamu kena, maksudnya dekat dengan Tuhan. Nah, kamu kena kenali Tuhan kamu apa semua itulah. Okay? And Saint Augustine ni, dia telah menerima 4 nilai murni Plato dan dia telah menambah 3 lagi nilai murni yang wujud pada zaman Plato tu, dia tambah 3 yang mempunyai kaitan dengan agama Kristian lah. Bukan setakat agama Kristian tapi semua agama sebenarnya pun bercakap ataupun menerangkan perkara-perkara yang sama dengan Saint Augustine. Cuma Saint Augustine ni ambil kredit lah, ambil pujian lah. Okay. Jadi apa yang dikatakan oleh Saint Augustine ni, nilai murni ni, dia tambah yang Plato punya 4 tu, dia tambah 3. Okay. Yang pertama sekali adalah iman. Faith. Kita punya kepercayaan ataupun keimanan kita bahawa Tuhan tu wujud dan apa yang Tuhan bagi sama kita itu memang ada. In what He revealed. Apa yang dia bagi sama kita itu, apa yang terkandung dalam kitab, apa yang terkandung dalam dia punya wahyu tu, itu yang kita kena percaya. Okay, faith is believing in God and what He revealed. Faith ni, kepercayaan, keimanan ni merupakan salah satu nilai murni juga mengikut Saint Augustine lah. Lepas tu yang kedua, hope, harapan. Okay? Harapan yang kamu mempercayai apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Okay, sebagai contoh, Tuhan bilang kalau kita ikut apa yang dikatakan, apa yang disuruh oleh Tuhan, kita tinggalkan larangannya, okay, kita akan dibalas dengan surga. Okay, kalau kita just melakukan benda yang apa yang Tuhan larang, no, kesiokan melakukan benda yang Tuhan larang dan membuat dosa, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. So itu adalah nilai murni yang kedua lah mengikut Saint Augustine, harapan, hope. Okay, hope. Lepas yang ketiga pula adalah love. Ini love ni bukan maksud dia kamu kena berkapal dengan boyfriend kamu ataupun kamu kena mencari pasangan secepat mungkin ataupun cepat sekilat lah. Bukan. Tapi ia lebih kepada love is unselfishly striving to serve God and to do good and not harm to His creatures. So dari sini ialah kamu melayan Tuhan tu, okay? Kamu memuji Tuhan tu, and at the same time kamu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Sama binatang pun kamu tidak boleh buat jahat. Okay? Kalau ada nyamuk mau gigit kamu punya muka ataupun ada ular mau patuk kamu kasih biar saja. In the name of love, atas nama cinta. Okay? Contoh dia begitulah. So kamu janganlah bunuh nyamuk ataupun tikus yang berbahaya tu, kamu kasih biar saja. Biarlah orang mengganas atas nama cinta ataupun love. Contoh dia begitulah. Okay. Right? Main-main saja. Sebenarnya bukan semua pun yang kita tidak boleh buat not harm to creatures. Tapi kalau creatures tu berbahaya kepada kita, bolehlah kita mengambil tindakan yang sepatutnya kan. Contoh dia macam nyamuk lah. Adakah orang gila mau kasih biar saya diri orang kena gigit nyamuk. Takut mau bunuh nyamuk pasal bunuh nyamuk tu sama juga dia punya cerita macam kau bunuh ayam ke kau bunuh binatang lain. Mana boleh gitu pasal nyamuk ni bahaya kepada manusia. Dia membawa penyakit. Jadi bolehlah kamu bunuh nyamuk tu. Okay? So janganlah lepas ni disebutkan kamu rasa yang nilai murni love ni, kamu tidak boleh buat benda yang tidak bagus ataupun membunuh hewan lain, memberi kesejahteraan kepada hewan lain tu, kamu biarkan saja nyamuk ataupun pacat ke, isap darah kamu apa semua tu, kamu kasih biar saja. Bukan begitu maksud love yang dikatakan oleh Saint Augustine. Okay. Right? So itu kira-kira sekarang ada 7 sudah. 4 daripada Plato, 3 daripada Saint Augustine. Okay, kelas? Boleh paham? Boleh ikut setakat ni? Okay. Vivi bilang boleh Okay. Vivi lepas ni atas nama cinta,
Jangan bunuh nyamuk ataupun tikus yang limpas di depan kamu. Alright. Pasti saya sayang lah tuh nyamuk-nyamuk. Dan gue jadi gila sana Joey. Nyamuk tuh bawa penyakit dah. So boleh dibenarkan untuk membunuh pasal dia memberi ancaman kepada kita. Dia pun apa juga cute nyamuk tuh. Okay. Seterusnya idea nilai-nilai murni ini disambung oleh anak murid Plato iaitu Aristotle. Ini adalah Aristotle lah. Ini just lakaran lah. Bukan muka ada yang sebenar. Tiada orang tahu muka ada yang sebenar pasal tiada di antara kita yang mempunyai kuasa seperti Doraemon untuk kembali ke zaman dulu dan melihat berjumpa bersalam-salam dengan Aristotle lah. So ini just gambaran saja macam mana rupa Aristotle ni. Okay. Alright. Aristotle pula dia telah mengembangkan lagi nilai-nilai murni ini yang diajar oleh guru-guru dia iaitu Socrates dan juga Plato. Okay. So apa yang ditambah oleh Aristotle dalam nilai-nilai murni ini? Si Aristotle ini telah membagikan virtues ni ataupun nilai-nilai murni ini kepada dua bahagian, itu berkaitan dengan kita punya pemikiran about thinking dan juga about acting, tindakan kita. Okay, so kalau dalam pemikiran tu contohnya seperti mempunyai ilmu yang tinggi, intuition, gerak hati yang tinggi, scientific knowledge, menggunakan kita punya 5 deria untuk melihat sesuatu benda tu, dan juga practical wisdom, knowing how to live. Apa prinsip-prinsip yang ada yang perlu kita belajar yang perlu ada dalam diri kita lah sebagai seorang manusia. So itu dalam bentuk pemikiran. Kalau dalam bentuk perbuatan pula, ia lebih kepada keadilan, self control, sama juga macam guru dia sebut, keberanian, courage, generosity, pemurah, friendliness and wittiness. Ini semua adalah benda-benda yang positif lah yang telah diperbaiki lagi maksud nilai murni itu oleh Aristotle lah, anak murid terakhir ataupun pemikir yang bijak pandai terakhir daripada Tamadun Greek. Ada 3 orang lah. Kamu ingat sedia SPA, bukan SPA 8 lah yang kamu apply kerja government tu. Kamu ingat saya SPA, Socrates, Plato, Aristotle. Mungkin SPA itu pun mendapat nama daripada 3 orang lah. Okay. Alright. So ini kamu boleh baca sendiri nanti. Sebelum tu, ada satu idea yang menarik berkaitan dengan virtues ni, nilai murni ni, yang dijelaskan oleh Aristotle. Ada satu idea tu, iaitu just enough. Okay, kamu dapat apa-apa benda yang kamu buat tu cukup-cukup saja ataupun berada di tengah-tengah. Tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Okay? Between vice of too much and too little. Kalau kamu buat sesuatu benda tu, kamu buat ngam-ngam saja, orang sama bilang ngam-ngam. Jangan terlalu berlebih-lebih, jangan terlalu berkurang-kurang. Contohnya macam makan lah. Okay, kalau makan kamu just ikut nafsu, kamu akan makan secara berlebihan. So jangan makan secara berlebihan, just makan apa yang cukup-cukup sajalah. Cukup-cukup lah. So, maksud cukup-cukup ni bukanlah kamu makan 1-2 biji nasi saja. Lepas tu kamu kebuluran, kena gastrik apa, sakit perut apa, bukan. Tapi kamu just ambil apa yang cukup saja. Dan terlalu mengikut nafsu, memakan berlebih sampai kamu terlebih kenyang. Okay? Jangan terlampau sikit makan sampai kamu boleh menimbulkan penyakit sama diri kamu. Okay? Ambil yang ngam-ngam saja. Orang Sabah bilang ngam-ngam. So, yang ambil ngam-ngam tu adalah bermula daripada idea buat benda tu di tengah-tengah merupakan idea si Aristotle lah. Okay. So, kira hebat dia oleh Aristotle. Okay. Seterusnya kita akan jumpa dengan satu tokoh lagi daripada Barat. Okay. Salah satu Catholic priest ataupun Catholic monk, Roman Catholic, orang Kristian lah, agamawan Kristian bernama Saint Thomas Aquinas. Okay. Saint Thomas Aquinas yang wujud pada tahun 1224 hingga 1274 lah. Okay, dia sudah lama termati, tapi idea dia berkaitan dengan nilai-nilai murni ini masih disimpan sampai sekarang lah. Okay. Tapi Saint Thomas Aquinas ni dia bukan cerita pasal nilai-nilai murni. Dia cakap perkara berkaitan dengan 7 dosa besar. Okay. Coba pernah dengar ni, 7 Deadly Sins. Siapa yang RC ni, Roman Catholic? Pernah dengar kah 7 Deadly Sins? Enim tu kan sir? 7 dosa besar. 7 dosa besar yang perlu kita jauhi agar kita menjadi seorang manusia yang baik. Ini 7 dosa besar yang perlu kita elaklah untuk menjadi seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Okay? So ini boleh merosakkan nilai-nilai murni kita, 7 dosa besar. Ada siapa-siapa yang pernah dengar 7 Deadly Sins?
Ada siapa-siapa pernah dengar 7 dosa besar? Guys, anime. Oke, ya, anime Seven Deadly Sins. Yang ada perempuan gergasi apa semua itu. Saya ada dia punya manga dalam bahasa Melayu terbitan Underground Cheryl. Maria bilang tidak pernah dengar. Okay? Right, Seven Deadly Sins Pernah dengar di anime, ya. Anime yang 7 Deadly Sins tuh. Okay? Right. Saya ada manga di dalam bahasa Melayu terbitan Underground. Jadi saya tengok kamu koleksi manga. Nantilah. Okay? Jadi apa yang dikatakan sebagai 7 dosa besar oleh Saint Thomas Aquinas yang perlu kita hindari, ataupun yang perlu kita elak, kerana 7 perkara ini boleh, apa orang bilang, boleh mendatangkan dosa ataupun boleh menyebabkan kita menjadi seorang manusia yang tidak mempunyai nilai-nilai murni itu, yang boleh mengganggu nilai itu. Apa 7 besar itu? Ada 7 dosa besar. Seven deadly sins, the worst vices. Yang pertama sekali pride. Pride. Kamu berbangga dengan apa yang kamu ada. Kamu rasa kamu cukup baik dengan orang lain. So, itu adalah salah satu dosa besar lah. Lepas itu yang kedua, greed, tamak. Sudah makan yoyo, mau lagi mengantam KFC. Sudah mengantam KFC, mau lagi makan McD. Sudah makan McD, mau lagi makan kedai India. Semua kamu mau hantam. So, itu adalah suatu benda yang tidak bagus lah sebenarnya. Greed lah. Lepas yang ketiga, lust. Apa maksud lust ni? Lust ni adalah nafsu kamu terhadap pasangan yang lain lah. Bukan maksudnya pasangan sejenis, pasangan yang lain jenis, pasangan normal. Asal sikit-sikit nampak lelaki ataupun perempuan, sanalah mula mau naik sudah tu. Orang Melayu bilang naik bulu. Apa maksud naik bulu tu? Maksudnya kamu sudah mau jadi last lah. Kamu sudah terangsang, kamu mau buat something yang pikiran kamu sudah tidak menentu disebabkan oleh lawan jantina kamu. Itu yang ketiga. Maksud yang keempat, wrath. Apa maksud wrath? Wrath ni adalah dendam. Kamu berdendam dengan orang lain. Kamu simpan dendam dengan orang lain. Orang buat jahat dengan kamu, kamu dendam dengan dia. Kamu nampak orang lebih baik daripada kamu simpan dendam tu. Kamu membalas balik. Kamu kasih buruk-buruk dia ke apa. So, itu adalah benda dosa yang paling besar lah. Ataupun dosa yang perlu kita jauhi. Pasal Seven Deadly Sins ni mampu menghapus 7 dosa yang perlu kita elak. Dianggap sebagai 7 dosa yang paling besar menurut Saint Thomas Aquinas. Ini rasa dendam. Lepas yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni gluttony. Apa maksud gluttony ni? Apa maksud gluttony? Apa maksud gluttony? Gluten. From the word gluten. Push, decline. Apa ni? Decline. Apa maksud gluttony? What is the meaning of gluttony? Taken from the word glutton. Maksud gluttony adalah kamu seorang yang apa? Kamu seorang yang temaha. Orang Sabah bilang temaha. Apa maksud temaha ni? In terms of makanan lah. Dia lebih kurang macam tamak, tapi lebih kepada perkara berkaitan dengan makanan lah. Kamu hantam, kamu makan benda yang kamu memakan sesuatu melebihi daripada tahap kemampuan kamu untuk menyimpan makanan itu. Sebagai contoh, kamu mengambil sesuatu secara berlebihan. Dia lebih kurang tamak, tapi lebih kepada much more on food, lebih kepada makanan. Kamu tidak mengawal kamu punya nafsu makan itu, kamu just hantam saja makan. Makan saja. Walaupun kamu tidak lapar, kamu makan juga. So itu maksudnya gluttony, pelahap lah. Dalam bahasa Melayu dia pelahap lah. Kalau orang Sabah bilang rangka. Rangka, bukan rangka tulang tu. Tapi rangka ni maksudnya kalau kamu nampak orang tu sedang makan, kamu pun mau juga makan makanan tu. Contoh dia begitulah. Walaupun kamu sudah kenyang, tapi kamu mau juga makan. Berlebih-lebihan dalam memakan makanan. Itu adalah gluten lah. Lepas tu yang keenam, ni yang paling teruk lah, envy. Envy ni adalah dengki, perasaan dengki. Kamu cemburu nampak orang lain mempunyai benda yang orang bilang, contoh lah, kamu berkawan dengan orang kaya. Kamu berkawan dengan orang kaya ataupun anak datuk. Anak datuk itu mempunyai macam-macam punya duit yang banyak. Lepas tu hidup dalam keadaan yang baik. Tapi kamu pula di sebaliknya, and kamu rasa macam kamu dengki dengan orang tu. Apa yang dia ada kamu tidak ada, perasaan dengki. So berhati-hati dengan perasaan envy ni. Bahaya ni. Dia boleh menyebabkan pergaduhan,
dia boleh menyebabkan jiwa kamu tidak tenang, dia boleh menyebabkan permusuhan. So berhati-hati. Tapi tidak semestinya envy ini orang miskin ataupun orang yang tidak mempunyai harta nih, dia cemburu dengan orang yang kaya nih. Kadang-kadang sikap envy ini dilakukan oleh orang yang dengki dengan apa yang kamu ada. Sebagai contoh, si Anu ni lebih cantik daripada kamu. Kamu tengok cermin rupa kamu, tidak mampu melawan si Anu ni. Dia mempunyai lebih banyak kawan daripada kamu disebabkan oleh rupa paras yang cantik. So disebabkan itu kamu dengki, lepas tu kamu start dah kasih buruk-buruk dia apa semua tu. So itu adalah dosa yang besar dan perlu dijauhi ya, sikap dengki, envy ya. Itu adalah dosa besar yang ke-6. Lepas yang last sekali adalah sloth. Sloth ni maksudnya apa? Sloth ni maksudnya adalah kamu jenis yang orang yang pemalas ataupun slow lah. Orang yang pemalas, tidur lebih daripada 8 jam. Kalau boleh kamu tidur setiap hari, ada masa kamu tidur. Lepas makan tidur. So berlebihan tidur ni pun tidak begitu bagus, tidak baik untuk kamu sebenarnya. Kenapa? Pasal banyak masa tidur kamu tu, kalau kamu kasih kurang masa tidur kamu tu, kamu boleh buat banyak benda yang berfaedah lagi, benda lain yang berfaedah. So ingat 7 Deadly Sins ni. Yang tengok anime 7 Deadly Sins tu, idea pelukis tu, siapa sudah nama dia tu? Saya lupa sudah nama pelukis dia tu. Dia dapat idea daripada inilah 7 Deadly Sins, 7 dosa besar ni. Nama watak-watak dia tu. Pride, greed, lust, wrath, gluttony, envy, and sloth. Kalau kamu tengok anime tu, dari sanalah idea pelukis manga dia tu dapat buat cerita pasal anime tu lah. 7 dosa besar tu lah, 7 Deadly Sins. Boleh kelas? Boleh paham? 7 dosa besar loh. Kalau kamu mau menjadi seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi, jauhilah 7 dosa besar loh. Seperti apa yang dikatakan oleh Saint Thomas Aquinas. Si tagap dulu ya. Itulah kalau kamu perasan ada dia punya watak tu yang macam lust ke apa, pakai seksi apa semua tu, menggambarkan dosa besar lah, Pak. Baik. Boleh paham kelas? Sangatnya. Paham, sir. Ada apa-apa soalan setakat ni? Lion Sin, Escanor. Boleh, sir. Right. Very good. So kita boleh sir. Ni. Ken dengan Maria. Kenapa Maria sama Anu tidak just kongsi handphone saja Maria? Sama si Zizi, sama si Amy. Okey. Terusnya okey. Kita balik kepada Aristotle pula. Setelah kita mendengar 7 dosa besar Saint Thomas Aquinas, kita mendengar nilai-nilai murni mengikut Plato, kita sudah mendengar nilai-nilai murni mengikut Aristotle, kita sudah dengar nilai-nilai murni mengikut Saint Augustine. Okay. So seterusnya kita kembali kepada ide Aristotle lagi. Pasal Aristotle ni telah mencipta satu panduan ataupun satu buku tu, dia tulis satu buku ni yang menerangkan bahawa setiap manusia ni dia kena belajar nilai-nilai murni. Dia telah mencipta satu nilai murni ni ya. Okey. Sekejap lagi saya akan bagi tahu apa nilai murni itu yang dia ajar tu atas nama dia. Sebelum tu kita tengok loh apa idea Aristotle lah. Aristotle cakap perkara berkaitan dengan virtue ni, nilai murni ini. First, we aren't born with the virtues, instead virtues comes with practice. Ikut Aristotle cakap, nilai murni ini kita bukan ada selepas kita dilahirkan, kita lahir-lahir saya terus ada, tapi kita kena mempraktikkan benda itu dan mencari ataupun belajar perkara-perkara berkaitan dengan nilai-nilai murni. Okay? Kita kena praktis benda itu, bukan setakat main cakap saja ataupun kamu harap yang benda itu datang secara otomatik. Ya? Tidak, kita kena cari, kita kena belajar. Itu sebab dia kita kena mencari seorang guru. Kalau kita mau belajar pasal satu benda ni, kita kena mempunyai guru. Cuma ada satu benda saja yang kamu tidak memerlukan guru kalau kamu membuat benda. Apa benda itu kamu rasa? Yang kamu tidak memerlukan guru pun untuk buat benda. Apa benda itu yang saya maksudkan? Apa tindakan? Ada satu benda yang kamu tidak memerlukan orang untuk mengajar kamu. Kamu pandai sudah buat benda. Kamu boleh pandai. Tidur. Okay? Selain daripada tidur, satu benda lagi yang kamu boleh buat
tanpa perlu ada orang ajar ialah makan benda-benda yang basic itulah. Okey. Alright. Pandai pula si Bradley ni dia telah menggunakan dia punya reasoning dengan baik. Okay, so teruskanlah Bradley. Ada ide cakap saja. Okay, very good. Next, second, to be virtuous isn't just to act in a certain way. It also involves acting for the right reasons and with the right feelings as a person of virtue will act, according to Nicomachean Ethics. Okay, dibilang si Aristotle, orang yang ingin menjadi baik ni ataupun mempunyai nilai-nilai murni ni bukan setakat melakukan benda yang kena bagi itu ataupun setakat belajar nilai-nilai murni ni, tapi at the same time dia kena orang bilang merujuk juga ataupun mempunyai panduan bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang punya nilai murni. Okay, jadi disebabkan Aristotle ni dia ingin menghasilkan manusia-manusia ataupun masyarakat Greek zaman dulu tu untuk menjadi seorang yang mempunyai nilai-nilai murni ataupun rakyat yang mempunyai nilai-nilai murni yang mempunyai kelakuan baik tu. Dia telah mencipta satu buku ni, dia telah menulis satu buku ni, berkaitan dengan panduan untuk menjadi manusia-manusia yang baiklah. Dia menamakan buku tu sebagai Nicomachean Ethics. Saya ada buku dia ni, Nicomachean Ethics tu. Okay. Dia punya cerita kenapa nama dia Nicomachean. Nicomachean tu adalah nama anak dia. Okay. Dia kasih nama, dia buat satu panduan, dia gumpulkan senarai-senarai apa contoh-contoh nilai-nilai murni ni, idea dia. Okay. Dia buat satu buku ni, dia tulis satu buku ni, and then dia bagi kepada orang-orang yang hidup pada zaman dia tu untuk menjadi seorang manusia yang baik. Dia bagi panduan dan dia namakan panduan tu sebagai Nicomachean Ethics. Okay. Dari mana perkataan Nicomachean ni? Nicomachean ni sebenarnya adalah nama anak lelaki Aristotle . Ni nama anak lelaki Aristotle, Nicomachean. Kenapa? Pasal dia kasih nama Nicomachean, panduan untuk menjadi manusia yang baik tu. Okay. Guideline to be a virtuous person. Pasal demo anak dia nanti, suatu hari nanti, demo anak dia ni menjadi seorang manusia yang baik. Okay? So, itu sebab dia kasih nama Nicomachean Ethics . Kira hebat juga lah Aristotle ni. Dia bukan setakat manusia yang bijak, tapi at the same time, dia juga telah mencipta satu panduan ni, perkara-perkara berkaitan untuk menjadi seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai murni ni. Okay? Dan dia buat satu buku, dia kasih nama buku tu sempena atas nama anak dia. So memang menariklah juga cerita Aristotle ni. Saya ada buku dia, Nicomachean Ethics. Saya sudah baca, and dia banyak mengajar manusia. Memang betul lah, banyak dia ajar manusia tu yang perkara-perkara berkaitan dengan contoh-contoh dia, apa benda yang betul, apa benda yang salah, dan memang benda tu yang dia cakap tu memang masuk akal lah. Okay? Memang masuk akal. Tapi masalah dia Nicomachean Ethics ni, buku yang saya dapat ni, dia tulis dalam bahasa Greek, dalam bahasa Greece, dan telah dialih bahasa kepada bahasa Latin, and sampai di tangan saya yang buku yang dikeluarkan ini dalam bahasa English. So dia kena translate macam ada lari sikit dia punya maksud. Susah sikit mau faham . Okay, so itu dia punya cabaran pada sesiapa yang mau baca buku Nicomachean itu. Tapi boleh faham lah, tidak ada terlalu complicated. Cuma kadang-kadang ayat tu salah daripada aspek grama, grama English. Lain sikit dia punya English. Pasal apa? Pasal dia translate. Okay? Dia bukan Aristotle ni dia bukan tulis buku itu dalam bahasa English, tapi dia tulis buku itu dalam bahasa Greek, kena alih bahasa pada bahasa Latin, last sekali barulah bahasa English. Nah, translate . Okay? So itu sebab dia, kalau kamu Google Translate, kadang-kadang kamu punya ayat tu pandai lari, pergi laut . Okay? Memang teruk lah kadang-kadang tu. So berhati-hati, boleh juga kamu pakai Google Translate tu, tapi pandai-pandai lah kasih betul sikit dia punya grammar. Okay? Right? So itu cerita berkaitan dengan Aristotle lah, berkaitan dengan virtue ethics. Okay. Terusnya, ini tidak penting. Yang penting kamu sudah tahu apa itu virtue, nilai-nilai murni. Sekarang ni kita bergerak kepada bahagian kedua yang dinamakan sebagai natural law theory, ataupun teori undang-undang semula jadi. Undang-undang semula jadi ni, natural law theory ni, dia tidak ada pencipta, tapi dia wujud secara semula jadi. Okay, sebagai contoh, membunuh itu salah. Membunuh manusia lain itu salah. Okay, memang tidak ada negara di dunia ni yang menghalalkan kau boleh bunuh orang tu sesuka hati . Pasal apa? Pasal membunuh tu kau telah mengambil hak untuk hidup orang lain. Okay?
yang hak untuk hidup dan mati ini hanya boleh diambil oleh Tuhan ataupun oleh perkara-perkara lain lah. Sebagai contoh macam kemalangan ke apa semua tu. Manusia tidak boleh mengambil hak untuk hidup manusia yang lain. So itu dia punya contoh. Okay? Itu dia punya nulah contoh natural law theory ni ya. Dan mencuri itu adalah natural law theory juga. Itu memanglah kamu ambil hak orang lain lah. Okay, kamu curi Maggie pun salah tu. Kamu curi boyfriend, girlfriend orang pun salah. Pasal kamu telah mengambil hak orang lain, bukan hak kamu. Okay? So itu adalah contoh natural law theory. Ia wujud secara semula jadi dan ia diakui oleh semua manusia, majoriti manusia mengikut ataupun mengakui bahawa peraturan itu adalah betul dan undang-undang itu diterima pakai dengan akal lah. Okay? It's being accepted by logic. Memang logik lah kenapa undang-undang tu kena buat. Okay. Sebagai contoh macam mencuri tu memang salah. Okay. Tidak ada cakap yang benda tu betul. Memang dia secara semula jadinya salah. Okay. Bukan disebabkan oleh Tuhan, tapi disebabkan oleh pemikiran logik dan juga dia wujud secara semula jadi. Okay. Right. Natural law theory ni dikaitkan dengan Saint Thomas Aquinas ni. Okay. Dan Saint Thomas Aquinas ni siapa Saint Thomas Aquinas ni? Sebenarnya cerita dia ni menarik lah Saint Thomas Aquinas ni. Saya ringkaskan saja. Ini adalah seorang pemikir yang hebat yang wujud pada pertengahan abad kira gitulah. Was a Catholic priest and Dominican monk. Ini priest bagi agama Roman Katolik. Ini memang bijak pandai juga, pemikir juga ni, walaupun agamawan, pemikir juga. And dia telah menulis 2 buku yang sampai sekarang ini digunakan, iaitu The Summa Theologica and The Summa Contra Gentiles. Apa dua-dua buku ni? Dua-dua buku ni dia menggabungkan, tema dalam dua-dua buku ni, dia menggabungkan reasoning, logik akal manusia dengan agama. So dia manusia pertama yang buat beginilah, yang menghasilkan sesuatu undang-undang tu ataupun membuat sesuatu kenyataan tu berdasarkan kepada logik manusia, logik pemikiran dia sendiri dengan menggabungkan dengan pandangan agama. Okay, Saint Thomas Aquinas ni. So, Saint Thomas Aquinas ni, dia ada beberapa kontroversi sebenarnya. Saint Thomas Aquinas ni. Okay, ada juga pandangan dia ni yang dianggap macam tidak masuk akal lah. Okay. Siapa tahu apa yang diajar oleh Saint Thomas Aquinas yang menjadi isu sekarang? Actually sensitif lah yang dia ajarnya, yang dia bagi tahu ni. Dia ni Catholic priest, okay? Dia ni Catholic priest, dia ni orang kuat agama, okay? Kira macam kuat agama lah, berpengetahuan tinggi tentang agama. Tapi hobi si Saint Thomas Aquinas ni, kamu tahu apa hobi si Saint Thomas Aquinas ni? Apa benda yang dia selalu buat setiap minggu? Seorang padri, Catholic priest. Apa benda yang dia selalu buat? Tidak pernah dengar Saint Thomas Aquinas? Dia ada bagi pandangan pasal abortion, gamble, berjudi. Tidak, lagi teruk daripada berjudi. Okay, dia rasa mau minum. Okay, bukan juga mau minum. Lagi teruk daripada mau minum. Apa hobi dia? Tidak tahu, dia ulang. Si Maria. Okay. Hobi si Saint Thomas Aquinas ni, untuk pengetahuan kamu, okay, hobi dia adalah rumah pelacuran. Saya bagi tahu awal-awal, rumah pelacuran. Hobi si Saint Thomas Aquinas ni, dia suka pergi rumah pelacuran. Okay. Every week dia akan pergi rumah pelacuran, dia akan berbuat dosa. Kenapa dia buat dosa? Dia ni agamawan lah. Agama melarang kita untuk berbuat dosa, tapi dia berbuat dosa. Kenapa? Okey, dia bilang seperti sebab boleh minta maaf nanti. Boleh buat taubat. Last, penat buat baik. Apa lagi? Kenapa dia buat dosa? Orang akan cakap dia ni orang gila. Dia tiada otak. Dan si Maria, tiada otak ya. Okay. Alright.
Okay. Sebenarnya ada sensitif sedikit lah, tapi saya tidak mau bincangkan benda tu. Okay, pasal dia sangat-sangat sensitif, especially kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristian. Okay. Saya tidak boleh cakap benda tu lah. Cuma, cobalah kamu cari nanti cerita dia. Okay. Cerita dia pasal kenapa dia suka melakukan dosa, iaitu mencari perempuan, mencari pelacur. Okay. Apa dia punya hobi. Okay. Lain lagi cerita dia, Saint Thomas Aquinas juga. Saint Thomas Aquinas juga adalah manusia pertama yang menggabungkan logik dan juga agama. Okay. Salah satu isu yang digunakan oleh Saint Thomas Aquinas ni yang telah menyebabkan orang-orang barat ni menjadi gila, okay? Menjadi gila ataupun yang diikuti oleh orang-orang barat ni menyukai Saint Thomas Aquinas ni. Kenapa? Pasal ada beberapa idea dia itu yang menggunakan logik akal dan juga pandangan agama bila diterima oleh masyarakat barat. Sebagai contoh, salah satu isu ialah ada grup buat abortion kan, pengguguran anak, abortion. Ada grup buat abortion kan. Adakah grup buat abortion? Jumpa sudah wakaka ada. Okey, Edbelra. Grup kamu gak Edbelra? Grup kamu gak buat abortion? Ya, okey. Dengar baik-baik grup Edbelra. Okay. Abortion ni mengikut si Saint Thomas Aquinas, dia dah bagi idea juga, dia dah bagi pandangan dia juga, okay? Pandangan yang menggabungkan logik dan juga agama ni, dia dah bagi tahu juga yang sebenarnya abortion ni merupakan, ialah kalau mengikut logik akal, ia merupakan satu perbuatan yang salah. Memang semua negara pun bersetuju yang abortion ni salah. Kau menggugurkan anak kau ni salah. Okay, pasal apa? Kamu membunuh sesuatu benda yang bernyawa. Okay? Tapi mengikut Saint Thomas Aquinas yang menggabungkan idea dia, logik, akal dan juga agama ni, dia cakap abortion ni boleh dibuat. Abortion ni halal. Okay? Tapi ada syaratnya. Syarat dia ialah kamu boleh gugurkan kandungan tu sebelum umur kandungan tu limpas 2 bulan ke? 2 bulan ke 3 bulan. Pasal kalau mengikut agama, roh hanya akan dimasukkan ke dalam janin ataupun ke dalam kandungan tu, dia akan start bernyawa kandungan tu selepas 60 hari ke 90 hari. Something like that lah. Itu dia punya hujah. Dan itu sebabnya, kalau di barat, okay, abortion ni adalah benda yang biasa saja. Orang tidak takut-takut melakukan abortion. Tapi itulah, dia kena, kamu buat abortion ni, kamu gugurkan kandungan tu, dia tidak boleh limpas 60 ataupun 90 hari. Kenapa? Kalau mengikut pandangan agama, kandungan tu hanya akan bernyawa, akan hanya mula bergerak setelah Tuhan memasukkan roh ke dalam kandungan tu selepas 60 ke 90 hari. Kalau saya tidak silap lah, antara dua tu. Agama Islam ada cakap pasal benda tu, agama Kristian pun ada cakap pasal benda tu juga. Okay? So, si Saint Thomas Aquinas dia menggunakan reason, dia menggunakan reason dan juga agama. Dia gabungkan dua tu menjadi satu untuk hujah dia. Okay? And disebabkan itulah dia punya hujah yang gila ni, dia punya hujah yang gila ni menyebabkan orang-orang barat ni menganggap yang abortion ni benda biasa saja. Okay, kau buat benda tu, kau mengandung, masih gugur saja. Yang penting jangan limpas 2 ataupun 3 bulan. Okay? Tapi Malaysia ni lain sikit. Kalau di negara barat tu lain, Malaysia ni lain sikit. Sudah beranak, sudah semua buang di tong sampah ataupun buang di sudah beranak. Sudah terberanak baru orang buang. Sudah bukan lagi dimasukkan roh ke apa. Sudah pun menjadi roh, sudah pun terkeluar dari perempuan tu, okay? Barulah kena buang di tong sampah ke mana-mana. So terbalik. Jadi memang bikin kesian juga lah apa yang dibuat oleh orang-orang, bukan setakat orang barat ni, tapi orang kita sendiri pun lagi sedih ya. Sudah jadi baby baru buang, sudah terkeluar baru buang. Okay? Okay? So itulah cerita Saint Thomas Aquinas ya. Seorang padri yang dikatakan bijak pandai, orang pertama yang menggabungkan pandangan dia sendiri, logik akal dengan agama, okay? Tapi akhirnya disebabkan oleh pemikiran dia itulah, kaedah yang digunakan itulah, teori ataupun idea dia itulah yang merosakkan orang-orang barat sebenarnya, okay? Masyarakat barat. Jadi itulah free sex yang pilih-pilih pasangan orang-orang barat ni yang macam bercium-cium apa semua tu yang kamu tengok di video di tu, bagi orang itu adalah perkara biasa.
Okay? Kalau mengandung senang saja. Kalau termengandung, kasih gugur saja lah before 2 or 3 months. Okay, so that is orang bilang because of the ideas, because of idea inilah menyebabkan orang-orang barat ni rosak. Okay? Sebabkan idea macam beginilah. Orang yang mengaku agamawan tapi telah membuat satu statement, kenyataan yang orang bilang menggunakan logik akal dan menggunakan agama punya pandangan, menggabungkan dua-dua benda ni, jadilah begini. Okay, so this is the thing that kita kena hindarilah benda-benda macam ini. Kita ambil mana yang bagus saja. Okay? Actually, St. Thomas Aquinas ni banyak juga benda yang dia ajar itu bagus. Tapi mostly benda yang dia bagi tahu ni, idea-idea dia ni banyak merosakkan orang lah. Okay? St. Thomas Aquinas ni. Kamu cari nanti St. Thomas Aquinas. Coba kamu tengok nanti. Especially yang part kenapa dia suka buat dosa. Kamu baca apa hujah. Kamu baca nanti hujah. Bukan saya yang cakap, Pak. Dia yang cakap. Okay? Kamu baca hujah dia nanti. Kamu antara dua saja. Kamu akan rasa dia gila dan kamu akan rasa apa yang dia cakap itu logik. So cari nanti. Kamu cari St. Thomas Aquinas, perkara yang dia cakap berkaitan dengan original sin. Okay, original sin. Kamu type nanti. Original sin by Thomas Aquinas. Okay, dosa asal. Yang dikatakan oleh Thomas Aquinas lah. Kenapa dia cakap yang manusia ni boleh berbuat dosa. Okay, sebenarnya itu adalah salah satu nature ataupun semula jadi manusia. Manusia dibolehkan untuk berbuat dosa sebenarnya. Sebenarnya ada kebagusan dalam membuat dosa. Itu yang dikatakan oleh St. Thomas Aquinas. Bukan saya yang cakap, Pak. Kamu cari nanti apa benda yang gila. Ya. Saya harap ada grup yang buat pasal St. Thomas Aquinas. Tapi mungkin kamu juga lah, kamu pilih yang safe lah kan. So, kalau kamu buat pasal St. Thomas Aquinas ni, meletup kepala kamu nih. Banyak dia punya hujah-hujah yang nih ya. Gila-gila ni bukan setakat abortion, pasal gay pun ada. Okay? Pasal gay pun ada. Pasal same-sexual. Okay? Ya, di sana memang rancak kan kalau Sutino. Benda-benda biasa sudah tu. Free sex apa semua. Tukar-tukar pasangan. Kasih mengandung anak perempuan apa semua tu. That is, orang cakap, perkara biasa sudah bagi orang-orang barat. Disebabkan oleh pemikiran inilah. Rosak kan. Rosak. Okay? Alright. Ini apa yang ni? Okey, banyak juga yang benda-benda bagus yang diajar oleh si St. Thomas Aquinas ni. Dia pun menyokong bahawa sexual relations ni, hubungan seks ni, okey, dia hanya akan boleh berlaku ataupun dia tidak berdosa sekiranya pasangan tu telah menjadi suami dan juga isteri. Okay? Bukan setakat orang bilang yang baru boyfriend, girlfriend, belum ada ikatan yang sah, kamu sudah boleh buat hubungan macam tu. So, itu adalah benda yang baik juga yang diajar oleh St. Thomas Aquinas lah. Lepas tu dia cakap lagi pasal premarital sex, hubungan seks sebelum kahwin, itu adalah satu benda yang tidak bagus. Berzina, adultery, masturbation ni kamu bacalah sendiri apa maksud dia tu. Homosexual relations, dia juga menentang hubungan homoseksual ni yang sama jenis. Dia pun anti ya. Okay. Pasti beberapa benda lain lagi lah. So ada juga benda yang bagus lah diajar ni ya, berkaitan dengan sexual morality. Perkara-perkara berkaitan dengan nilai seksual lah. Hubungan seksual. Okay, so membaca lah nanti. Macam mana saya pun tidak mau cakap. Tapi yang dosa tu yang memang menarik lah. Okay. Sangat-sangat menarik. Kamu akan terkejut. Kenapa? Kenapa dia buat begitu? Dia sendiri sebagai tahu yang tidak bagus begitu, tapi dia sendiri buat dosa juga. So, lucu juga lah kalau kita balik. Okay. Alright. So, ini adalah tutorial kamu untuk subjek ni. Kamu cari balik maksud virtue. Virtue ni sebenarnya banyak dia punya maksud. Mengikut kamus pun macam-macam maksud dia. Tapi yang paling senang itu sajalah good character. Okay, good character. Ataupun good characteristic. Kepribadian yang baik ataupun nilai yang baik kan. Good values that we must have inside us ka. Yang perlu ada dalam diri kita semua. Nilai-nilai murni itu benda-benda yang bagus lah. Barang bagus lah. Okay. And then explain by one by one the virtue according to some philosophers. Philosopher ni macam-macam definisi diorang berkaitan dengan nilai murni. Pasal virtue. So kamu cari nanti lah kalau kamu ada masa. Ya. Yeah. Okay, kelas lah. Sekali lagi saya ingatkan,
Ya, nakal lang si Maria. Secara semula jadinya lelaki ini memang nakal. Oke. Bukan lelaki saya nakal, perempuan pun ada juga yang nakal. Nakal ini orang bilang nakal, it's okay nakal. Jangan jahat lah. Jahat lain lagi. Jahat lain, nakal lain. Alright. Ada apa persoalan setakat? Berkaitan dengan bensung. Biar nakal asal berakal, bilang sini. Biar nakal jangan jahat. Biasalah tuh nakal. Kita semua pernah nakal. Baru mau cakap dasar. Oke. Ada apa persoalan, guys? Oke gak setakat ini? Kamu oke gak setakat ini? Contoh isu, ya. Oke, Bah. Oke. Alright. Oke, sekali lagi saya ingatkan. Okay, thank you, respon Nadia semua tuh. Sekali lagi saya ingatkan, apa benda yang saya cakap dengan kamu ini bukan datang daripada mulut saya sendiri, tapi melalui pembacaan saya sendiri lah. Saya akan share dengan kamu. Saya ada buku St. Thomas Aquinas. Saya ada buku biografi pasal St. Thomas Aquinas. Dan memang betul, St. Thomas Aquinas ini memang seorang kaki perempuan. Dan dia juga suka berbuat dosa, especially berkaitan dengan perempuan. Nah, itulah pasal hobi dia di rumah pelacuran. Mencari perempuan dan berbuat dosa. Kenapa dia buat begitu? Baca nanti, cari. Kalau kamu mau tahu lah, saya tidak boleh cerita pasal saya kena hormati juga pelajar saya punya some of you yang beragama Katolik kan. So, jadi saya mau jaga juga perasaan kamu. Lagi bagus kamu cari sendiri lah. Link kamu boleh cari sendiri nanti share saja dalam grup lah. Kenapa? Actually banyak sebab, tapi ada satu sebab tu yang kenapa dia cakap yang kita boleh berbuat dosa. Actually, dosa is a good thing juga dia bilang. Buat dosa, no? Okay. Alright. Saya rasa itu saja untuk malam ini. Jadi sebelum kita leave group, saya mau ambil grup foto dulu. Okay, jangan dulu left. Jangan dulu left, ha? Jaga kamu kalau kamu left. Sekejap, saya mau ambil gambar dulu.